إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدين آمين. Kemudian kau kembalikan ke hadapan kepadamu 3 kali dan baca olehmu, Allahumma isni birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilla arshik yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nari. Satu doa yang amat besar sebagai menyempurnakan cara kita mengambil wuduk zahir dan batin. Ini menyentuh kerohanian kita dalam kita mengambil wuduk, iaitu kita memohon daripada Allah Ta'ala di setiap anggota yang kita basuh. Dulu kita boleh membasuh akan muka, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma bayyid wajhi binurik, ya Allah engkau putihkanlah wajahku dengan cahayamu. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, pada hari yang putih jernihlah segala muka wajah awliya kekasihmu. Wala tusawwid, jangan kau hitamkan wajhi akan wajahku, bizulumatik, dengan segala kegelapan zulumat. Yauma taswaddu wujuhu a'daik, pada hari yang kau hitamkan muka-muka ahli neraka yang memusuhi akan engkau. Seterusnya di sini bila kita membasuh pula tangan kita, itulah tangan kanan ada doa dia. Kita minta Allahumma a'tini kitabi biyami wa hasibni hisaban yasira. Kita basuh tangan kanan tu, kita baca, ya Allah, ya Tuhanku, berilah olehmu akan kitabku dengan tangan kanan. Wa hasibni hisaban yasirah, dan hisablah dengan hisab yang ringan. Bermakna bila malaikat mengulurkan tangan kanan kitab suratan amal di akhirat, itu menandakan ahli syurga, ahli jannah. Dia ulur depan atau kanan. Kalau dia ulur kiri atau belakang, wala ayazabillah, itu menandakan ahli neraka. Jadi kita minta Allah Ta'ala bunyikan, Allahumma inna a'udzubika min an tu'tiyani. Kemudian bila kita basuh tangan kita, minta, ya Allah, aku minta lindung dengan engkau, antu'tiyani, bahawa engkau berikan akan kitabku bishimali, melalui tangan kiri, au min wara'i zahri, atau dihulur daripada belakang. Jadi kitab suratan tu kita minta jangan dihulur belah kiri atau dihulur sebelah belakang. Itu menandakan ahli neraka. Jadi pada ketiga hari-hari kita membaca, mengambil wudu, kita baca doa ni, supaya tangan kanan kita yang menyambut kita, bukan tangan kiri. Kemudian selepas daripada itu kita sapu akan kepala kita. Lepas basuh tangan, kita sapu kepala. Dalam bab wuduk ni, tangan, muka, tangan, kaki dibasuh. Adapun kepala, iaitu disapu. Kepala kita sapu. Itu. Jadi bila kita sapu kepala tadi, maka engkau pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan hujung jarimu yang kiri. Taruh keduanya di hadapan kepalamu. Tangan kita letak ujung depan, ujung. Kemudian maka engkau lalukan kepada tengkukmu, sapu sampai ke tengkuk. Kemudian engkau kembalikan balik ke hadapan.
Tu. Buat 3 kali. Ketika itu baca doa dia, Allahumma ishni birahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Engkau hidupkan aku penuh dengan rahmat Engkau. Tu. Wa anzil alayya min barakatik, dan Engkau turunkan atasku segala keberkatan-Mu. Wa azilni tahta zil, dan Engkau berilah teduhan kepadaku tahta zilli arsyik, di bawah teduhan arasy Engkau, yauma la zilla illa zillu, pada hari yang tidak ada teduhan melainkan teduhan Engkau. Ya, besok di akhirat besok matahari biqadri rumhin, dengan kadar selingkal. Macam mana kita nak bayangkan? Sekarang matahari duduk langit yang keempat. Ya, langit keempat. Kalau suhu naik 40 darjah ke atas pun kita dah tak boleh tahan dah. Ni dengar-dengar nak kemarau lah ni. Kalau dibuka ozon tu lagi, entah apa jadi tak tahu. Dan dalam Mukhtarul Ahadis diceritakan bahawasanya 9 malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembah salji ke arah matahari. Ya, matahari itu malaikat sembah salji 9 orang. Kalau malaikat tu berhenti, hangus muka bumi. Itu kedudukan matahari langit keempat. Bayangkan besok kalau di akhirat atas kepala kita. Biqadri rumhin, setengah ulama kata rumhin maknanya selingkal. Ada satu pendapat ulama mengatakan rumhin dengan makna 1 mil, 1 batu. Kita ambil 1 batu lah, kata jauh. 1 batu pun tak berapa jauh sangat. Ya, langit keempat pun dah tak tahan panas. Bayangkan besok. Itu yang perlu manusia besok, sampai ada dia turun ke bawah, dia naik tendang balik sampai ke tumit, ada sampai pinggang, ada yang perlu sampai hidung, tenggelam terus semua ada. Mana mereka yang merelakan mengikut nafsu dia, menenggelamkan diri dia kepada mungkar dan maksiat, maka dia akan tenggelam tu. Itu boleh padang mahsyar pun tuan, dia akan tenggelam dengan peluh dia amat dahsyat. Tu. Jadi oleh kerana itu doa kita ketiga, kita sapu kepala tadi tu, baca doa ni, minta Allah Ta'ala teduhkan kita pada hari tidak ada teduhan melainkan teduhan arash bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zillu, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbi ila akhir. 7 golongan ni dia mendapat teduhan arash pada hari yang tidak ada teduhan di akhirat besok. Matahari betul dahsyat, sempitnya, kaki pijak sampai 1000 tindik dipijak dan dahsyat. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat, tak berapa juta trilion orang pun tak tahu. Ya, kita jam ke highway pun dah tak tahan. Duduk dalam kereta ada aircon dan bayangkan tu. Macam mana bertindik, tak ada berpakaian dan sebagainya, amat dahsyat. Sehingga orang-orang kafir menyatakan, ya Allah, nak masuk neraka masuklah, kami tak tahan lagi dah. Dia tak tahu neraka lagi dahsyat. Menunjukkan berapa hebatnya di main-main mahsyar betul. Maka di situ tidak ada teduhan melainkan arasy Allah Ta'ala. Maka dalam kita menyapu kepala, kita minta doa. Ya, dalam kita menguruskan wuduk ni, sapu kepala, kita dah ingat pada mahsyar. Allahumma isni birahmatik wa anzil alayya min barakatik. Ya, kemudian wa azillani tahta zilla arsyik yauma la zilla illa zillu. Minta Allah teduhkan di bawah arasy, ya, pada hari yang tidak ada tuduhan melainkan tuduhan Allah Ta'ala. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nari. Ya Allah, Engkau haramkanlah, ya, sya'ar, rambutku, dan bashari, kulitku, bulu-buluku, semua diminta haram daripada neraka. Maksudnya jangan disentuh api neraka. Ketiga, kita membasuh kepala. Itu doa ni tertib kita mengambil wuduk yang sebenar, tuan. Kau tengok sini lama juga lah kan. Ini ambil wuduk sap-sap dah siap je. Ya, tak ada baca je waktu pakai boom terus. Jadi kena baca, itu adab supaya wuduk kita ambil je wuduk, kalbi kita dah ada sentuhan dengan Allah Ta'ala. Mohon keampunan, mohon petunjuk, mohon rahmat, mohon perlindungan dan sebagainya. Baru kita ambil, kita sembahyang tu ada tarikan bau sedap. Ya, dia ada connect dulu. Allah. Kemudian maka lepas sapu kepala, kedua telingamu di luar, ya, kemudian sapu telinga luar dan dalam ini dengan air yang baru, ya Allah, dan kau masukkan akan kedua telunjukmu
ke lubang telingamu, dan sapu olehmu akan luar dua telingamu dengan perut kedua ibu tangan. Ni tangan kita buat macam biasalah ya, itu. Yang dalam tu kita pusing. Tu. Ketiga kita basuh tu, apa doa dia? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul. Ya Allah, kau jadikanlah aku hamba-Mu yang hina ini minal ladzina, di kalangan orang-orang yastami'unal qaul, yang menerima perkataan nasihat yang baik. Itu maknanya. Jadi yang mendengar, kita basuh telinga. Jadi peranan telinga apa? Mendengar. Jadi ketika kita basuh tu, kita minta telinga kita ni dengar benda baik je. Jangan benar mendengar benda yang tidak baik, mana sebaliknya lah. Lepas tu kalau mengumpat tuan-tuan, orang mengumpat tu Nabi kata apa? As-sami' syarikul qail. Orang yang mendengar tu sama dengan orang mengumpat. Orang ni mengumpat, dia tak mengumpat, dia dengar. Sama je. Sebab dia sekutu, syarik. Kalau dia lari, orang tu tak mengumpat kan. Sebab kalau dengar mengumpat, kita angkat kaki kan. Kalau dia kata kenapa? Dia dengar dulu, saya ada kerja kata. Kalau dia kata tanya kerja apa? Meninggalkan maksiat. Ambil dia tu beranjat. Kalau tak ada kerja lain, kau zikir lagi baik mengumpat orang buat apa kan. Jadi maknanya ketika kita basuh telinga, peranan telinga apa? Mendengar. Jadi kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul. Ya Allah, jadikanlah hamba ni orang yang mendengar perkataan yang baik, fayattabi'u ahsanah, yang mengikut yang baik. Mana yang baik? Quran, hadis Rasulullah SAW, ya, dan huraian para ulama. Kemudian Allahumma asmi'ni, ya Allah ya Tuhanku, perdengarkan olehmu akan daku munadiyal jannah, seruan ahli syurga, fil jannah ma'al abrar, serta dengan orang-orang pilihan mata abrar, orang yang baik-baik, orang saleh. Tak baca dengan mulut, baca dalam hati tak pun kan. Ya, baca dalam hati. Kita basuh telinga tu minta, ya Allah, jadikanlah telinga aku ni mendengar yang baik dan kawal telinga aku jangan mendengar benda tidak baik. Kalau nak dalam hati pun tak apa, Tuhan Maha mengetahui. Kemudian maka engkau sapu batang lehermu, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mashhur raqabah amanun minal ghil yaumal qiyamah. Bermula menyapu leher itu sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Sebab mereka akan dimasuk dalam neraka dibelenggu atas kepala, kemudian dilelau dan dihumban ke dalam neraka Jahannam, ya. Jadi kita minta supaya kita tidak dibelenggu. Jadi sesuai bila kita ambil wudu tu, hari-hari ni kita basuh tu, kita baca doa, Allahumma fukka rakabati, ya Allah, lepaskanlah tengkukku minan nar, daripada belenggu neraka, wa a'udzubika min salasil wal aglal, dan minta Allah jauh daripada rantaian-rantaian neraka. Sebab besok mereka dirantai dan diheret. Minta semua terlepas, jangan kita terbelenggu dan diheret ke arah tempat yang mengerikan, yang azab besar. Kemudian maka basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kaki. Mana basuh kaki sampai kepada buku lali. Dan hendaklah engkau selati dengan segala anak jari kakimu yang kanan dengan kelingking tanganmu yang kiri. Kelingking tangan kiri kita selat. Lepas kita basuh tu kan, kita selat. Dirikan kaki kita tu gitu, kita selat. Mana menyelati untuk mentahkikkan kesampaian air. Maka apa hukum menyelati? Dalam mazhab Imam Malik wajib. Mazhab imam kita tafsil. Kalau sekiranya kita tak selat tak kata, maka wajib selati. Tapi kalau kita tak selati pun memang dah kata, ada apa? Sunat hukum dia. Ya. Kalau dah kata sunat, kalau tak rata melainkan dengan menyelati, maka hukum menyelati itu wajib. Sebab wajib menyampaikan air kepada segala anggota wuduk. Dan kau masukkan kelingking tanganmu yang kiri di bawah segala jari kakimu. Ya, maka engkau selati pula dengan jari kiri dan baca doa. Jadi kita basuh tu, kita selat baca Allahumma tsabbit qadamayya ala sirat ma'a aqdami ibadikas salihin. Allahumma ya Tuhanku, sabbit, pertetapkanlah qadamai, dua kakiku, ala sirat, mustaqim tu potong. Kita ada mustaqim ni. Orang Melayu banyak sebut mustaqim.
Dia sirat saja, bukan siratul mustaqim. Siratul mustaqim tu dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratul mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, dalam hadis yang kuat semua dia kata sirat. Panjang dia lebih kurang 17,000 tahun perjalanan kan. Macam mana kita tidak nak bayangkan. Ya, punya jauh. Bawah dia neraka yang sangat dahsyat, dalamnya 70 tahun. Batu yang besar dicempak bau jejak anda ni. Kalau kita cempak batu besar, lautan dunia tak ada sampai sejam dah sampai dah. Ya, lautan dunia tak sampai 20 km kan, 17-18 lebih kurang paling dalam. Bayang 70 tahun berjejak punya dalam, apinya dibakar daripada maknanya putih menjadi hitam, terlampau panas tu. Ya, daripada merah jadi hitam, lepas hitam sampai jadi putih. Bila putih itu terlampau panas. Ya, dibakar 70 kali ganda api dunia. Sebesar jarum, kalau dibukakan neraka tu besar jarum dia, di timur hancur habis di barat nanti. Macam mana nak bayangkan, memang azab lah. Kalau tak ada neraka. Neraka paling azab, kalau tidak tak dipanggil neraka. Ya, dan begitu syurga paling nikmat, kalau tidak tak dipanggil syurga. Tu. Sebab kesimpulannya semua hebat di sana. Hidup sebenar, nikmat sebenar di sana, azab sebenar pun di sana. Jadi bila kita basuh kaki, ini penting tuan-tuan, sebab kita akan meniti wa im min syai'in illa wariduha. Tak ada seorang pun melainkan semua akan melintas sirat. Semua gaya yang melintas ada laju macam kilat, ya, sap dia pergi. Neraka pun tak nampak. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan tak jadi yang gitu tu. Ada macam angin yang kencang, ya, ada berjalan berlari mengesut, ada yang naik kenderaan dia, ada yang bau nak melintas, bau nak pijak dia sambar neraka, macam-macam keadaan tu. Walhasil dia, ulama kata nak tahu gaya kita melintas tu laju tidak, di atas dunia nampak ni. Laju tak kita menyambut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu perintah Tuhan kita buat semangat laju, itu tanda dia laju di sana lah. Kalau lambat, tanda dia lambat. Kalau dia jatuh maksiat, itu tanda dia jatuh dari sirat. Kalau dia bertobat, mana dia boleh bangun balik. Kalau dia tak bertobat, tu boleh lesap ke bawah. Ya, sebab ada kalali malaikat kait kaki kita. Ya. Jadi ketika kita basuh kaki, minta sabbit qadamain. Ya Allah, pertetapkan dua kakiku ala sirat, mana tidak jatuh. Ma'aqdam, serta tapak kaki ibadikal salihin, mana orang-orang yang saleh. Dan di antara amalan yang kita boleh dan elok kita buat ialah apa dia? Yang menetapkan kaki, menghapuskan hutang. Ya. Kalau ada orang hutang dengan kita, kita halalkan hutang tu, sabatallahu qadamai ala sirat. Tuhan tetapkan kaki di sirat. Ambillah kelebihan ni, kan? Kalau ada orang susah-susah tu nak hutang ke RM50, bagilah dia. Ambillah saya bagi hutang. Lepas tu saya halalkan. Ambil kelebihan ni. Ya, RM50 lah. Kalau RM50,000 boleh ke? Kalau mampu lah. Kalau pening balik tengok RM50,000 kelip kan, kalau mampu spesial ni. Kalau tidak pun ambil lah sekadar kita mampu. Ya, RM10 ke, RM20, RM50 ke, carilah. Sekarang je kita cari siapa yang susah ni, tuan nak hutang ke? Saya nak hutang sangat tuan, ambil. Berapa? RM50 ke, bagilah kan. Lepas tu kita buat tak apa, saya halal kan. Ya, sabat Allah. Kalau kita berdepan dengan neraka, tuan-tuan, tengok bawah ni, kalau ada 1,000,000 pun kita bagi kan. Kalau trilion pun duit ada kita bagi, jangan buat pasal nak melintas ni. Dia serentap terjun ke bawah tu, habis jawab ni dan. Ya, itu maknanya apa? Ambil segala kelebihan yang telah kau jumpai, kata Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, ambil walaupun sekali buat. Ya, makna kita ambil kelebihan tu. Ya, supaya kita tak menyesal di sana. Itu ketika kita basuh kaki. Kemudian maka engkau basuh kakimu yang kiri, tadi yang kanan ya. Demikian baca pula doa, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, inni semuanya hamba-Mu ini, ya Allah aku ni a'udzubika, hamba memohon perlindungan dengan Engkau, antazilla qadamai, daripada tapak kaki kami tergelincir ala sirat finnar, terjun ke neraka terus, minta jauh. Ya, bila tu yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin, pada hari yang tergelincirlah, melesap-lesuk terjun ke bawah orang munafik, orang musyrikin, berdebar-debu jatuh ke bawah, berdesu ke bawah tu. Pada hari itu minta Allah tetapkan kakiku jangan tergelincir. Jadi kesimpulan dia pun, seluruh benda ni kesimpulan dia duduk dalam mentaati perintah dan menjauhkan larangan. Ambillah. Kita buat perintah Tuhan dengan sebenar, semua dapat.
Dan bila kita jauhkan perintah Allah Ta'ala, larangan dia, zahir dan batin, insyaAllah selamatlah kita di sana. Itu. Dia basuh kaki kanan, tadi kita minta apa? Dalam hati minta, tak apa tuan ni. Kalau susah-susah pening ke macam mana nak ngapal. Kalau boleh baca lagi baik. Ya, kalau tak boleh pun, dengan hati kita pun tak apa. Kita basuh kaki kanan, niat, ya Allah, kau pertetapkanlah kakiku di atas sirat, ya, bersama kaki-kaki orang yang saleh, yang taat. Basuh kiri pula, ya Allah, kau tetapkan kakiku, jauhkan kakiku ni pada tergelincir. Pada hari yang tergelincirlah kaki-kaki orang kafir dan orang musyrik dan orang munafik maknanya. Habis. Dan dalam kau basuh kedua kakimu tu lebih daripada had yang wajib. Ini dipanggil apa? Sunat tu. Had tadi sampai buku lali kan. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan Quran kata iza kuntum ilal salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, bila kamu nak ambil semayang, basuh muka kamu, kemudian basuh tangan kamu, kepala sapu, tuan kata, wamsahu. Kemudian kaki basuh. Wa arjulakum baca tu. Ada setengah baca wa arjulikum, atau ada bahasan dia. Ya, wa arjulah mana di atas pada wajah. Famsa wa waqfagsilu wujuha, dia baca nasab. Maka sini pun baca nasab juga. Wa arjulah. Kalau baca wa arjuli pun ada wajah juga. Ya, dia panggil jal ala sabil mujawarah. Itu kena ngaji bahasa Arab lah, ya. Sebab dia baca bawah, sebab di atas, dan ada sebab dia panjang perbahasan. Jadi mana kaki itu kita basuh. Wa arjulakum ilal ka'bain, kepada dua buku lali. Ya, jadi sunat kita lebih ke atas. Sampai peha sini pun tak apa basuh, dan sebab itu seakan menjadi pancaran nur ya di akhirat. Wurran muhajjalin, khas untuk umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, besok nur tu, wudu tu akan bersinar, mancar. Ya, yang kita basuh lebih tu akan cahaya yang sangat cantik, dan Rasulullah SAW mengenali umat itu. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka angkat kepalamu ke langit dan baca doa. Angkat ke langit sebab kiblat doa as-sama. Kiblat ada 3. Kiblat doa as-sama, angkat ke atas. Ada pun kiblat sembahyang Baitullah, fawalli wajhaka ya syatral masjidil haram, hadapkan diri kamu Masjidil Haram. Itu kiblat zahir, dada. Ada pun kiblat yang besar, kiblat roh, ya, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kita berhadap, zahir dan batin kita, sama di sana wajhullah, wajah Allah Taala. Apa makna wajah sini? Ai wajhut tajalliyat, wajah pendedahan, bukan wajah zat Tuhan duduk sana, ada banyak pula tu. Bertempat tu mustahil. Dia panggil wajhut tajalliyat, mana wajah pendedahan. Maksud dia semua benda ni cermin. Dia panggil ya, iaitulah miraul wujud, ataupun tempat mazhar, tempat nyata memandang kebesaran dan keagungan Tuhan. Kita pandang mana langit bumi itu, semua benda itu menunjuk ke arah yang satu, iaitu ada kewujudan Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Seolah semua makhluk menyatakan Allahu mawjud yattasib bisifatil kamalat, ya. Lau lam yakun kadzalik lam yujad syai'un minal awalim. Seolah langit bumi semua kata Allah mawjud, bersifat dengan segala kesempurnaan. Kalau tidak demikian, maka kita pun tak ada. Ya? Jadi setiap yang kita pandang tu semua dipanggil cermin, memandang kepada kewujudan Allah yang maha hebat, yang bersifat dengan segala kesempurnaan, yang memiliki segala makhluk, yang mentadbir segala urusan makhluk, yang dengan rahmatnya memberikan kita berbagai nikmat, ya, dan menjanjikan kepada insan ini akan 2 tempat di sana, dan tempat yang baik ataupun sebaliknya. Itu maknanya. Jadi angkat kepala kita, baca ke langit, asyhadu alla ilaha illallah. Nun mati berjumpa lam, apa hukum dan tajwid? Idgham bila gunna. Allah. Ada juga kita dengar asyhadu an la ilaha. Bisa sedap nau bunyi. Ada azan bunyi tu asyhadu an la ilaha, dia bagi izhar. Itu kan izhar, ya. Itu dia panggil idgham. Idgham bermakna masukkan nun tu dalam lam. Tapi bila gunna tak ada dengung, ada masuk dengung, ya. Idgham ma'al gun. Ada idgham bila gun. Sini tak ada gunna. Ya, asyhadu, asyhadu.
Ya, ada macam-macam bunyi tuan kena asyhadu pun ada. Dia syadu je apa tak tahu. Asyhadu. Allah, kadang-kadang kena usian tuan asyhadu alla ilaha. Dia syadu je apa tak tahu. Asyhadu kan. Betul-betul makhraj sebut. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku menyaksikan. Apa makna asyhadu? Ukirru bil lisan wa usaddiqu bil qalbi wa amar bil jawarih. Mana aku ikrarkan dengan lisan, wa usaddiqu bil qalbi, dan aku berpegang keyakinan dengan qalbiku, dan terjemahkan bahawa la ilaha illallah, tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Taala. Wahdah ai haula kaunihi munfaridan, mana keadaan Tuhan itu tunggal. Tuhan dia tunggal, tuan-tuan, dia tak boleh tasyrikan Tuhan menyebut tak boleh, dia tunggal. Kalau dua batal mana ketuhanan. Ya, itu kita dah bahas Usuluddin kan. Bila sebut Tuhan, mesti semua benda terikat dengan dia. Ya, bila semua terikat ni makna dia mesti tunggal. Kalau dua je dah habis, berpecah. Dua pasar raya, banyak habis. Satu pergi sana, separuh pergi sini. Kalau mana Tuhan, mesti semua benda berhajat kepada dia. Semua benda terikat dengan dia. Ya, maka mewajibkan dia bersifat dengan wahdaniyah. Kewujudan makhluk ni terang menjelaskan wahdaniyatullah. Kalau tidak wahdaniyah, tak ada alam ni, kita pun tak ada. Sebab apa? Kalau tidak wahdaniyah, batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, tidak ada sani', tidak ada mujid, mana boleh jadi alam ni. Ya, jadi kewujudan alam terang menunjukkan wahdaniyatillah, atau dipanggil ahad, ya, istilah dia. La syarika lahu, la syarika, tidak ada sekutu, lahu bagi ta'ala. Wa asyhadu, dan aku menyaksikan pula anna Muhammadan. Bila sebut anna, dia kena baca apa tuan-tuan? Muhammadan. Ada juga dia baca wa anna Muhammadun. Dia pakai bantai, itu dah ngaji bahasa Arab tuan. Dia bila anna dalam kaedah bahasa Arab dipanggil amil nawasih. Isim depan dia kena baris depan. Tak boleh baca anna Muhammadun, salah. Anna Muhammadin, salah. Dia kena baca anna Muhammadan. Ya, itu dia panggil amil nawasih. Tahu nawasih? Itu kena baca bahasa Arab tadi. Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabi besar kita Muhammad SAW, hambanya dan rasulnya. Subhanak, maha suci engkau. Ai usabbihu subhanak, aku mensucikan. Suci daripada apa? Ai minan naqais, kita mensucikan Tuhan daripada segala kekurangan. Itu dia. Mana zat Tuhan dia suci, tidak ada sedikit kekurangan. Berbanding makhluk, kita dibalut dengan penuh kekurangan. Allahumma wabika, Allahumma ya Tuhanku, wa bihamdik, dengan kepujian engkau, asyhadu an la ilaha illa ant, ya, bahawa tiada Tuhan, aku menaik saksi bahawa tiada Tuhan illa ant. Dia ambil sulus harakat tak, ant. Ini mat apa dipanggil? Mat apa tuan? Mereka kata mat rempit lah. Ini mat isyarah dia panggil. Ya, dia ambil sikit sulus harakat daripada rumah tak, ant. Ya, alim amiltu su'an. Ini kita selender dengan Tuhan. Amiltu, ya Allah, aku banyak dah buat kerja-kerja tak elok, Tuhan nanya. Maksiat, mungkar, macam-macam. Wa zalamtu nafsi, dan aku banyak, ya Allah, menzalimi diriku. Ya, membuat benda-benda yang tidak elok, mana menzalimi diri kita. Kalau begitu, astaghfiruka, aku memohon ampun akan dikau, ya Allah. Itu wajib. Beristighfar wajib, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepada engkau ya Allah pun wajib. Dia dua benda yang lain. Istighfar lain, taubat lain, dua-dua ni wajib. Istighfar lapas sin ta, kalau dalam bahasa Arab dia panggil sin dan ta li talab, dia panggil. Astaghfiruka dengan mana ay talabul maghfirah. Istighfar makna talabul maghfirah, menuntut akan keampunan. Mana kita silap, kita selender dulu apa yang kita silap. Kemudian ada pun taubat lain. Taubat makna dia azam, pertama menyesal, diri menyesal tu. An-nadam huwa taubah. Penyesalan tu dipanggil taubat, kata bagi Rasulullah. Kemudian al-azam, azam tak nak ulang lagi. Kemudian al-atarku, tinggal ke benda tu. Ya, kalau berkait dengan orang apa, istihlal, minta halal, minta ampun, minta maaf kalau terkata, kalau terambil barang bayar patut bayar, selesai lah, termasuk supaya kita tak diheret di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di padang mahsyar esok. Jadi dalam doa lepas ni besar tuan.
Kita mengaku surrender dengan Ta'ala, kesilapan kita dan sebagainya. Kemudian faghfirli, ampunkanlah olehmu ya Allah li bagiku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah, innaka sungguhnya engkau antat tawwabur rahim, engkau maha penerima taubat lagi maha kasih sayang. Banyak mana dosa manusia pun 3 kali dunia ni kalau dia ada pun dia bertaubat semua Tuhan ampunkan. Itunya apa? Kasih sayang Tuhan. Dosa besar pun dia bertaubat Tuhan ampunkan. Tapi kalau dosa tu walaupun kecil nak dibasuh dengan pembasuh yang tidak disediakan Allah, dia takkan bersih tak? Kalau dosa kecil yang kita lakukan, kita basuh dengan sab'atu abhurin, 7 lautan punya air, takkan bersih. Tak kira dosa tu kita basuh dengan 7 lautan. Bukan Selat Melaka kan, 7 lautan tu simbah basuh tak, dia tak hilang. Tapi dia hilang dengan taubat dia kan. Ya, kita taubat suruh minta ampun, Tuhan yang bersih. Itu dia. At-taib minaz-zam kama la zambalah. Orang yang betul-betul bertaubat kepada Ta'ala seolah tak ada dosa. Kayauma walad ummuh, macam hari diperanakkan ibunya. Baik, dosa ni apa benda tuan? Risiko besar dia. Ya, satu daripada amaran keras dalam Al-Quran, innahu may ya'ti rabba mujriman fali'annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang balik menghadap Allah Ta'ala, malaikat pisahkan roh dari jasad, dia tak sempat menyucikan kesilapan, kekotoran dosa zahir, batin, kecil, besar. Yang lain dia suci, kereta dia berkilat, polis tu 3 kali sampai kucing naik menjatuh. Berkilat sampai polis kereta. Ya, basuh baju ke main hebat dah, pakai macam-macam pembasuh atas. Ya, semua dibasuh. Badan dia mandi satu hari beberapa kali, tiba-tiba benda yang besar tempat tirik Tuhan, kalbi dia tak sucikan dengan penyakit riya, ujub, semua takabur, ego, macam-macam. Dia biar kotor. Maka Tuhan kata fa innahu jahannam, disediakan neraka jahannam wal ayazubillah. Ya, jadi maknanya Tuhan dah janji tu, dia dah sebut tu. Barang siapa menghadap Allah dalam keadaan mujriman, berkubang dengan dosa, maka disediakan tempat azab yang paling dahsyat di sana. Maka kasih sayang Allah Ta'ala, Tuhan beri taubat ni free kan. Dia bertaubat sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas, Tuhan hapus. Berbanding umat Bani Israel, surah Baqarah, sebab Tuhan sebut faqtulu anfusakum, taubat dia, misi dia bunuh diri, baru Tuhan terima. Maka Allah datangkan awan yang gelap, mereka bertakik sama sendiri kan. Bani Israil mati, baru Tuhan ampun dosa dia. Kalau kena macam tu sekarang tak ada berapa orang taubat tuan. Ya, datang gelap bertakik, mati, tergelimpang mati, baru Tuhan ampun dosa dia. Berat Bi umat Rasulullah SAW, keberkatan Habibullah SAW, tak payah tu semua. Kita bertaubat dengan ikhlas betul-betul. Yang tu kerat leher kan, kerat pancung. Ini kita kerat kalbi dia. Kita kerat roh dalam kita daripada unsur-unsur yang tidak elok, maka Tuhan terima taubat. Dia terima taubat, masya-Allah bersih dia. Ya, itu. Kemudian Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan olehmu akan daku minat tawabin, daripada orang yang banyak bertaubat. Dalam 3 riwayat hadis sahih Rasulullah istighfar satu hari 70, satu riwayat lebih 70, satu riwayat 100. Kalau Rasul yang maksum, masya-Allah tuan-tuan ni. Itu dia hebat, masih lagi minta ampun walaupun dia tidak berdosa. Ini dipanggil sebagai memberi pengajaran kepada umat. Setara Rasul begitu, kita lagi lah maknanya begitu. Satu, tapi dosa-dosa kita bertaubat dan istighfar bagi apa? Untuk isqatuz dzunub, menggugurkan dosa, bersih. Ada para rasul bukan berdosa, dia tak ada dosa, di raf'il maqamih sallallahu alaihi wasallam, mengangkat. Rasulullah istighfar tu makam dia lagi naik ya. Sebab makna taubat tu ada makna mengangkat darajat. Apa dia? Tawaduk. Orang yang tidak ada sifat tawaduk, dia tak akan minta ampun, dia tak akan bertaubat. Dia rasa aku ni ada dosa, tu takabur. Ya, kalau wali-wali merasakan dosa dia lebih banyak di pasir, dia melata di pantai, kita lagi lah tuan-tuan. Itu maknanya. Jadi bila bertaubat minta ampun, mana ada mana tawaduk. Bila ada mana tawaduk, masuk dalam makna hadis, man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa takabur, Tuhan jatuhkan dosa. Tu. Jadi orang yang tawaduk sentiasa merasakan silap, walaupun kadang dia tak silap, tapi dia merasa seolah begitu. Itu adalah akhlak yang baik, itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waja'alni abdan sabura syakura, minta Allah jadikan kita hamba Tuhan yang sebenar, yang kuat bersabar. Ya, sabar kena kuat. 3 sudut sabar. Apa dia? Pertama, mengerjakan taat. Nak mengerja perintah Tuhan, macam-macam ujian sampai. Begitulah begini, sabar, tahan, minta ampun dan minta petunjuk.
Kemudian sabar meninggalkan maksiat. Ini lagi berat sebab maksiat ni sangat kuat pautan nafsu tu. Dia tarik dia. Sabar kita tahan tu memang berat. Dan ketika sabar indal masaib, ketika kita diuji oleh Allah Taala dengan ujian bala dan sebagainya. Kemudian syakura, mana hamba yang banyak syukur, atau wazan fa'ul dipanggil syakur, mana banyak syukur. Apa saja nikmat kita banyak mensyukuri dia. Dan nikmat terbesar nikmat iman dan Islam. Apa makna syukur? Tasarruf ma an'amallahu ila ta'atih. Syukur dia ada apa? Syukur bil lisan, bil qalb, bil arkan. Syukur bil lisan, kita mengucapkan lapas syukur, alhamdulillah, ahmadullah, aku syukur pada Allah, itu lapas syukur. Syukur bil arkan, syukur dengan anggota 7. Kita kawal mata jangan melihat benda yang dilarang, telinga jangan bercakap benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala, jangan mendengar, mulut jangan bertutur benda yang tidak diizinkan, dan seterusnya. Itu dipanggil syukur arkan, segala kita punya anggota. Dan paling besar syukur qalbi. Qalbi kita apa? Kita bersyukur dengan bahawa kita mengenal siapa dia sebenarnya, sehingga terpadam dalam qalbi kita melainkan nampak dia. Semua yang kita buat ni, semua kita matikan pandangan makhluk. Yang kita nampak betul-betul dia ma fi qalbi ghairullah, dia duduk tetangga tu. Itu dia panggil syukur yang paling tinggi, mana menyedari akan nikmat Tuhan yang besar, tak ada apa bagi kita, semua hakikat daripada dia. Itu masuk pada syukur yang paling besar. Itulah tasarruf ma an'amallahu ila ta'ati, mengguna pakai segala nikmat Tuhan kepada yang diredai akan dia. Kalau silap guna tu panggil kufur nikmat. Waj'alni azkuruk, ya Allah jadikanlah hamba ni azkuruka, sentiasa mengingati akan engkau, zikran kasira. Allahumma ja'alni azkuruka zikran kasira, zikir yang banyak. Dia rahsia banyak teman-teman, dia akan mengkaramkan kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Bila zikir banyak, dia akan dapat fokus. Bila banyak kita ketuk, akan tersingkap kalbi kita punya hijab-hijab dia terbuka. Hati yang jauh akan jadi dekat, hati yang gelap akan jadi terang, dan seterusnya lah. Hati yang tertutup akan dibukakan sinaran nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So faedah zikir dia kena banyak. Zikir ada dua lain, dia ada satu zikir dipanggil zikir umum, ada zikir khas. Kalau zikir umum kita bacalah tahlil, istighfar, tasbih dan sebagainya. Ada pun zikir pahala di besar-besar tu. Satu lagi zikir khas, zikir yang kita ambil secara bersanad, ambil daripada guru pada guru sampai kepada Rasulullah SAW. Itu zikir amalan tariqah, amalan tarikat, zikir khusus. Itu dia ada rahsia banyak di sana tu. Dia panggil ada tarakki, peningkatan rohani kita akan nampak daripada nafsul lawwa, ammara, lawama, mulhama, mutmainnah, di naik satu-satu. Akan ada pimpinan dalam mursyid. Dan Imam Ghazali pengarang kitab ni sendiri dia syorkan talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabirin ulama, menuntut akan mursyid yang membimbing rohani kita untuk sampai makrifat sebenar ke Tuhan, menjadi satu kemestian. Kalau tuan guru saya kata, kalau kau tahu ada mursyid sebenar, lautan api pergi seberang aja cari, sebab dia ada link terus tu. Maknanya bila kita link aja, kita bai'ah dengan mursyid, bermakna dia duduk bawah payung atas wali-wali besar sampai kepada Rasulullah SAW. Dia banyak kelebihan besar. Maka carilah yang bangun malam-malam tuan-tuan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah hamba mursyid yang sebenar supaya dapat membimbing rohaniku kepadamu. Minta lah, tuan-tuan jangan tanya saya tak kenal. Tuan-tuan minta malam-malam, minta Allah Ta'ala tunjuk supaya Ta'ala buka. Mudah-mudahan Allah tunjukkan. Besar tuan-tuan. Duduk bawah lain itu. Kita kalau main WhatsApp kan, WhatsApp, dia punya WhatsApp apa? Lain dia, atas dia apa? Umti besar, agung. Wah, banyak projek dapat. Ni WhatsApp dengan apa? Biasa je, kurang sikit kan. WhatsApp dia grup, dia punya grup kan, grup om besar, banyak projek dapat. Tu kau cerita dunia lah. Ini kalau grup kita ni, link kita ni, link kutub, WhatsApp besar-besar, masya-Allah. Nur dia kuat. Madat dia kuat. Itu banyak rahsia-rahsia rohani dan ni. Itu penting, carilah. Minta Allah tunjuk mursyidul kamil yang memimpin kita untuk rohani kita terbuka satu lapisan daripada rasa tawar tak dapat pergi ke manisan, daripada manis pergi pada rindu, dan pada rindu pergi pada mukasyafatul qulub, dibuka.
ya, satu lapisan hijab sampai dia mengenal siapa dia dirinya sebenar dan siapa dia Tuhannya itu. Habis itu, waj'alni azkurka, dan jadikan aku ya Allah mengingati engkau kasiran. Duduk, bangun, berdiri, kita sentiasa kalbi dengan dia. Itu disebut dalam firman Allah Ta'ala, ayat alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, dia duduk, dia berbaring. Itu sunat kita baca pagi-pagi. Tuan-tuan bangun, ya, pukul 4 ke 4:30 pagi kita bangun kan, habis-habis pukul 5 kelewat kan, jam pukul 7 tu dah habis subuh. Jadi maknanya kita buka, kita bangun pukul 4:30 ke, kita buka jendela rumah kita. Jangan buka pintu, bukan pukul 4 masuk. Buka pintu, tengok langit. Tengok langit, suntik roh kita tadi. Dengan ayat 190 daripada surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 190. Ya. Ayat dia apa? Inna fi, tengok kat langit baca tu. Ya, kalau agak-agak tu buat Quran baca tak apa. Kan? Sekarang mudah snap pakai handphone ni. Buka handphone baca. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, bertukarnya malam dan siang. Tuan tukar tu, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda dala yang terang orang yang hidup mata hatinya yang terang. Siapa dia ulil albab? Alladzina yazkurunallah, mereka yang mengingati Allah Ta'ala qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan ketika dia berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka bertafakur memandang kebesaran Tuhan dalam kejadian langit bumi ini. Wa yatafakkaru fil khalqis samawati wal ard, kemudian keluar Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Itu cahaya makrifat dia dapat. Rabbana, ya Tuhanku, ma khalaqta hadza batilan, kau tak jadikan benda ni batil, tak. Dia nampak tu. Itu isyarat makrifat Tuhan buka. Jadi kena semua Tuhan jadi ini ada rahsia dia akan dibuka, ya. Itu maksud dia suruh kita suntik. Bangun pagi je kita tengok, ya, kejadian langit bumi, Tuhan yang menukar siang malam. Dalam ayat lain kan Tuhan segegah kita, ya. Kul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Ya, ni Tuhan segegah kita tadi. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, in ja'alallah, kalau sekiranya Allah jadikan lailan, malam ni kita berada malam kan, sarmadan ila yaumil qiyamah, berpanjangan sampai hari kiamat. Macam mana tu Quran tu pun tak segegah kita. Kalau Tuhan jadikan malam ni, tuan-tuan tunggu 24 jam gelap, 48 jam gelap, seminggu gelap, bulan tak, melaung kita kan. Buku bank pun tak tahu ke mana. Projek mana biar tutup jawab dia, gelap sampai kiamat tu. Mati kita kan. Bermakna ayat ni menyuntik itu supaya sedar, tukar malam siang ni bukan kerja kecil dan, ya, kuasa besar Allah Ta'ala yang mentadbir. Af'al dia ditukar malam siang, siang malam, ya. Betapa besar, mana ada makhluk boleh ubah. Kalau dia jadikan siang-siang ni, tak ada malam pula, begitu juga. Dan suasana ini akan berlaku akhir zaman. Satu ketiga dia panggil Yaumud Dajjal. Hari Dajjal, kalau tuan-tuan nak tahu besok, tuan-tuan tengok matahari tak turun-turun, ya, 12 jam, 24 jam, tengok 3 hari matahari terang. Tu dah Dajjal dah keluar tu. Hari pertama Dajjal keluar, lama dia setahun, tuan-tuan. Setahun tu. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana ibadat yang mempunyai waktu? Semayang ada waktu, puasa Ramadan ada waktu kan, haji ada waktu. Maka Nabi kata, hendaklah kamu takdirkan, kiralah, kita tengok jam 24 jam. Ni waktu zuhur dah masuk pukul 1 ni, ya. Zuhur asar okey lagi. Bila maghrib je, semayang maghrib matahari tak kepala. Main maghrib tapi matahari tak kepala. Semayang isyak matahari tak kepala. Main subuh matahari tak kepala lagi. Setahun tuan-tuan tu. Bayangkan hebat tak hebat. Itu memang Dajjal dah keluar tu. Ya, dia dah buat hal lain dan itu di antara apa? Tuan usik sikit kita. Kalau Tuan jadikan malam berpanjangan, siapa boleh ubah? Selenda angkat tangan kita. Ya, menandakan apa? Besarnya nikmat kurniaan Allah. Sebab tu bila buka siang tu kita baca ayat.
pandang kebesaran Allah Taala, ya, baca ayat tadi supaya memberikan suntikan roh kepada roh kita, nampak akan kebesaran dia. Dan bila ibadat didasarkan di atas tapak memandang kebesaran Tuhan, Masya Allah, dia punya rasa lain macam, ya, kesedapan dia lain macam. Habis itu. Kemudian kata-kata Imam Ghazali rahimahullah taala ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fa inna khairal kullu bi antum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.